Pencemaran air di Pulau Pinang bukan perkara baru dan kita sedar akan betapa bahayanya bakteria E. coli yang mencemari pantai Batu Frigi baru-baru ini kepada orang ramai, kepada manusia. Dan bagaimana komen Amli? Four states in Peninsular Malaysia have been categorized as highly polluted based on readings of their water quality index. Pencemaran Sungai Kim Kim turut menjejaskan hidupan sungai apabila pelbagai spesies ikan ditemui mati. Sungai adalah salah satu ekosistem yang wujud dalam persekitaran kita. Berasal dari istilah Latin iaitu rius, ia adalah aliran air semula jadi yang mengalir ke dalam saluran-saluran kecil untuk membentuk satu badan air yang besar seperti tasik dan laut. Saluran-saluran kecil ini dipanggil sebagai anak sungai. Bermula daripada peringkat hulu, tengah dan berakhir di peringkat hilir, setiap sungai mempunyai saluran-saluran yang tersendiri tetapi tidak tetap keadaannya. Ia berubah mengikut cuaca dan iklim. Sungai merupakan habitat kehidupan akuatik yang pelbagai. Selain itu, sungai berfungsi sebagai jalan perhubungan di zaman dahulu. Sungai juga sangat penting sebagai sumber air bersih yang utama untuk kehidupan liar di dalam hutan dan merupakan sumber makanan kepada manusia. Kepentingan sungai terhadap ekosistem. Yang pertama, sungai sebagai sumber air kepada manusia dan haiwan. Manusia menggunakan air untuk pelbagai tujuan, sebagai contohnya untuk jadikan sumber minuman. Yang kedua, sebagai sumber bekalan. Sungai merupakan habitat haiwan akuatik seperti ikan, udang dan ketam yang membekalkan sumber protein. Hidupan akuatik ini merupakan sumber protein alternatif bagi manusia sekiranya sumber protein dari laut sukar diperoleh. Yang ketiga, sungai boleh dijadikan tempat untuk beriadah. Kebanyakan sungai juga dijadikan kawasan rekreasi yang menjadikan tarikan pelancongan. Sebagai contohnya, Endau Rompin yang terletak di lengeh Sungai Endau dan Sungai Rompin. Aktiviti yang dijalankan di kawasan ini seperti aktiviti berkayak, menjelajah hutan dan memancing. Yang keempat, sungai mewujudkan peluang pekerjaan dan menambahkan pendapatan. Sungai juga memberikan rezeki kepada mereka yang menetap berhampiran sungai dengan melakukan aktiviti ini, sebagai contohnya menangkap hasil sungai seperti ikan, udang dan ketam. Yang kelima, sungai menjadi tempat yang sesuai untuk dibina empangan hidroelektrik yang membekalkan tenaga elektrik kepada penduduk di Malaysia. Tenaga elektrik yang dihasilkan oleh stesen jana kuasa ini merupakan antara penyumbang utama tenaga elektrik di Malaysia. Tanpa sungai yang menjadi tempat untuk pembinaan stesen jana kuasa elektrik ini, berkemungkinan ada kebanyakan tempat di negara kita tidak mendapat bekalan elektrik. Tidak semua orang prihatin dalam bab menjaga sungai. Pembuangan bahan kimia, sampah sarap, malah sisa toksik dibuang tanpa rasa serba salah. Walaupun berita tentang pencemaran sungai sudah disebut dalam media massa dan keratan akhbar, tetapi segelintir pihak masih tidak mengambil cakna dan terus-menerus mengulangi kesilapan mereka. Akhirnya, perbuatan mereka itu memudaratkan diri dan juga orang lain. Namun, adakah mereka sedar akan hakikat kepentingan air dan tahu betapa bukan mudah untuk memperoleh bekalan air yang bersih? Adakah mereka sedar manusia adalah ejen perosak kualiti dan kuantiti air yang paling aktif?
Saya wakil daripada Lemah Studio ada membuat kajian mengenai sungai dan sekarang pihak kami ingin mencari responden untuk ditemu ramah. Kalau abang sudi, saya nak tanyalah sedikit soalan mengenai langkah yang boleh diwujudkan oleh pihak kerajaan dalam melakukan pemeliharaan terhadap sungai. Boleh tak bang? Oh, boleh je. Okey bang. Apakah langkah yang boleh dimainkan oleh pihak kerajaan sebagaimana yang abang tahu dalam mewujudkan pemeliharaan sungai? Okey, saya cuba ya. Antara langkah-langkah pemeliharaan terhadap sungai ialah kerajaan perlulah mengadakan kempen kesedaran dalam kalangan masyarakat seperti kempen Cintailah Sungai Kita. Hal ini kerana kempen pemeliharaan ini mampu menanam rasa cinta masyarakat terhadap alam sekitar, terutamanya penjagaan terhadap sungai. Bukan itu sahaja, program ini juga dapat mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. Pihak yang bertanggungjawab seharusnya mengadakan lebih banyak aktiviti sebegini secara berkala sepanjang tahun bagi melahirkan lebih ramai masyarakat yang cinta akan kelestarian sungai. Selain itu, pihak kerajaan juga hendaklah menguatkuasakan undang-undang terhadap aktiviti pembuangan sampah sarap domestik ke dalam sungai. Antaranya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Dengan cara menguatkuasakan undang-undang berkaitan sungai ini, masyarakat akan menjadi lebih cakna terhadap penjagaan sungai. Hal ini kerana pelepasan sampah sarap ke dalam sungai akan menjejaskan penembusan sinaran matahari ke dalam sungai serta kadar kandungan oksigen yang larut dalam air. Kedegilan masyarakat membuang sampah merata-rata perlu dikenakan hukuman yang berat dan setimpal seperti saman wang tunai, hukuman penjara serta mengadakan khidmat sosial secara percuma dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Wow, mantap bang. Terperinci hujah dan huraian yang abang beritahu. Selain itu, ada tak bang langkah lain yang boleh dimainkan oleh pelbagai pihak selain daripada peranan pihak kerajaan? Peranan lain ya? Ya bang. Kalau ada mohon jelaskan, mesti ada kaitan dengan langkah pemeliharaan sungai di negara kita. Okey, boleh je. Selain daripada peranan pihak kerajaan, pihak media massa seharusnya memainkan peranan penting sebagai organisasi yang paling berpengaruh pada masa kini. Antara media massa termasuklah televisyen, radio, telefon bimbit, komputer dan surat khabar. Seperti sedia maklum, anggota masyarakat menyedari bahawa media massa memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi, membentuk dan mengubah cara pemikiran pembacanya, terutamanya berkaitan dengan isu semasa. Oleh hal yang demikian, media massa seharusnya lebih banyak memberi maklumat tentang isu-isu pencemaran sungai di seluruh negara melalui slot-slot iklan dalam siaran di televisyen pada masa kini. Di samping itu, pihak sekolah juga haruslah memainkan peranan mereka bagi memupuk nilai murni dalam kalangan para pelajar terhadap penjagaan sungai. Hal ini kerana para pelajar sebaiknya diberi pendedahan mengenai kepentingan sungai di bangku persekolahan lagi. Bab kata pepatah, menentu buluh biarlah lari rebusnya. Dengan adanya kesedaran dalam kalangan para pelajar, hasrat pelbagai pihak dalam melahirkan generasi yang mempunyai rasa cinta terhadap sungai mampu direalisasikan. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan di sekolah ialah mengadakan pertandingan poster yang menyentuh isu berkaitan pencemaran sungai serta menyediakan sudut khas mengenai aktiviti sungai dalam kawasan sekolah. Kaedah sebegini mampu menanam rasa cinta akan sungai secara semula jadi dalam kalangan para pelajar. Akhir sekali, peranan yang seterusnya perlulah dimainkan oleh ibu bapa itu sendiri dalam mendidik anak-anak tentang pemeliharaan sungai. Ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan anak-anak dan merupakan role model yang terbaik untuk anak-anak mereka ketika mereka belum memasuki alam persekolahan sehinggalah dewasa. Oleh hanya demikian, ibu bapa perlulah menunjukkan contoh yang baik seperti pembuangan sampah di tempat yang betul di hadapan anak-anak sejak usianya kecil lagi, serta banyak lagi kerana contoh yang baik dapat dilihat oleh anak-anak melalui perilaku seharian ibu bapa mereka. Jelaslah bahawa ibu bapa adalah orang yang paling dekat dalam mendidik anak-anak pada masa kini serta mempunyai peranan yang besar dalam mendidik generasi baru yang mencintai akan sungai. Terperinci ya huraian yang abang jelaskan. Bapak Bomban, terima kasih bang kerana sudi berkongsi dengan saya dan juga tim mengenai langkah pemeliharaan sungai. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi ya bang. InsyaAllah, boleh dik. Okey, saya pergi dulu ya bang. Nak cari responden lain untuk ditemu ramah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oleh yang demikian, orang ramai perlu bertanggungjawab dan bekerjasama dengan pihak berwajib bagi memelihara dan memelihara sungai-sungai agar dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Usaha memelihara keindahan sungai perlu sentiasa berterusan dan menjadi tanggungjawab semua pihak. Bab kata pepatah, yang berat sama dipukul, yang ringan sama dijinjing. Sikap sambil lewa atau sikap suka lepas tangan dalam usaha memelihara kebersihan sungai harus kita jauhi sebelum nasi menjadi bubur. Segala-galanya terletak di tangan kita. Tepuk dada, tanya selera. Sekian isu yang kami kupaskan di video hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada yang menonton. Assalamualaikum dan selamat tinggal.